Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat. Okey, baiklah, kita akan sambung untuk topik 5.2.5, analisis elemen dalam reka bentuk fashion yang belum saya terangkan lagi. Jadi anda bolehlah bersedia dengan buku teks seperti biasa untuk tajuk ataupun topik yang terakhir ini, okey. Yang mana kita akan melihat, okey, dan saya akan menerangkan berkaitan dengan analisis elemen seperti mana yang telah kita pelajari dalam bab 1 untuk RBT tingkatan 1. Anda telah pun mempelajari elemen dalam pengenalan reka bentuk. Jadi elemen reka bentuk fashion ni terdiri daripada garisan, bentuk, warna dan juga tekstur. Ini adalah asas seni reka yang perlu digunakan oleh pereka bagi mewujudkan kesan visual pada pakaian dan juga aksesori. Reka bentuk fashion yang baik ialah reka bentuk yang dapat menyelahkan nilai estetika, menarik dan selesa serta sesuai untuk pengguna gayakan. Jadi kita tengok pada elemen yang pertama iaitu bentuk. Ia merujuk pada struktur luar bentuk badan atau dikenali sebagai silhut. Jadi pereka perlu memahami bentuk asas badan seseorang supaya reka bentuk pakaian yang dihasilkan dapat menutup kelemahan yang sedia ada pada badan si pemakai. Dalam pembuatan aksesori, bentuk boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian jenis rekaan dan terdapat 4 bentuk asas badan manusia yang boleh kita lihat pada gambar rajah, iaitu bentuk segi empat ataupun tubular, yang mana ukuran pinggul dan bahunya seimbang. Ini lebih kepada bentuk badan seorang lelaki lah. Manakala bagi bentuk jam pasir ataupun hourglass merupakan bentuk idaman seseorang wanita, yang mana ukuran pinggul dan juga lebar bahunya adalah seimbang. Jadi kat bahagian pinggang nampak lebih ramping. So itu adalah bentuk hourglass. Seterusnya bentuk tiga segi terbalik, yang mana ukuran bahu lebih besar daripada ukuran pinggul. So nampak lebih sasa di bahagian atas, berbanding dengan bawah. Dan yang terakhir adalah bentuk tiga segi, yang mana ukuran bahu kecil daripada bahagian pinggul. So ada 4 bentuk asas badan ini, yang mana pereka bentuk pakaian perlu sesuaikan reka bentuk pakaian tersebut, supaya dapat memberi gambaran ataupun rupa yang selesa, yang menarik kepada si pemakai. Jadi contoh bentuk pada rekaan fashion itu seperti apa yang telah kita pelajari pada kelas yang lalu, iaitu dari segi pakaian dan juga aksesori. Seterusnya, kita pergi pula kepada kaitan antara bentuk badan ni dengan reka bentuk pakaian. Apa kaitannya? Jadi bentuk segi empat ataupun tubular yang telah kita pelajari tadi, sebaiknya seorang pereka itu perlu menimbulkan penegasan melintang supaya badan si pemakai kelihatan lebih gempal. Jadi perlu menambahkan penggunaan aksesori pada bahagian bahu, dan juga menggunakan tali pinggang yang lebar, memilih baju seluar atau skirt yang lebih longgar dan tidak sendat, serta memilih skirt kembang bagi seorang wanita lah. Jadi bentuk jam pasir pula, ia adalah bentuk paling ideal dan yang seperti mana yang saya kata tadi menjadi bentuk idaman setiap wanita. Jadi bentuk tubuh seperti ini membolehkan si pemakai memilih apa sahaja pelbagai style pakaian yang fashion yang sesuai dengan kegemarannya, dan pakaian yang diperbuat daripada fabrik lembut dan juga beralun sangat sesuai bagi bentuk jam pasir, dan juga sesuai menggunakan pelbagai jenis warna terang dan juga kombinasi warna gelap. Jadi selalunya bentuk jam pasir ataupun hourglass ni tiada masalah dari segi pemilihan reka bentuk pakaian. Apa pula bagi bentuk tiga segi terbalik atau inverted triangle? Jadi orang yang mempunyai bahagian atas yang lebih besar, dia perlu memilih pelapik bahu yang kecil atau tanpa pelapik agar bahagian bahu tu kelihatan lebih luas. Jadi elakkan memakai skirt dan blouse yang terlalu labuh dan jaket bersama skirt atau seluar yang ketat di bahagian pinggul, serta pakaian bahagian atas hendaklah berwarna cerah dan pada bahagian bawah pula berwarna gelap. Dia perlu memilih pakaian yang lebih bertona warna, supaya nampak
pemakaiannya ataupun si pemakai ni akan nampak seimbang lah dari segi bahagian atas dan juga bahagian bawahnya. Okey, kemudian bagi bentuk tiga segi ataupun triangle yang mana bahagian bawah badan lebih besar, okey, jadi perlu pilih skirt yang bergaris atau menggunakan seluar labuh ataupun jenis palazzo supaya nampak efek kurus. Pakai blouse yang berkollar luas, okey, pilih corak pakaian dengan garis menegak dan fabrik yang bertekstur halus. Okey, bila pilih corak pakaian yang garis menegak, dia akan nampak efek pemakai atau efek si pemakai itu akan nampak lebih kurus. Dan pilih warna-warna yang gelap atau neutral untuk bahagian atas badan dan elakkan juga pakaian yang bercorak menyerlah. Okey, jadi itu adalah bentuk tiga segi. Okey, 4 bentuk badan tadi dikaitkan dengan reka bentuk pakaian. Okey, semua ni mempunyai efek kepada si pemakai dan seorang pereka perlu tahulah memainkan rekaan ini yang bersangkut paut dengan bentuk tubuh badan. Okey, tadi elemen bentuk, sekarang kita pergi kepada elemen 2, garisan, yang mana kita dapat lihat garisan ni ada di mana-mana sahaja dan selalunya kita akan memandang suatu objek itu mengikut arah garisan yang dilihat. Jadi garisan ini terbahagi kepada dua, iaitu garisan lurus dan garisan melengkung, yang mana garisan lurus terdiri daripada garisan menegak, melintang, menyerong dan zigzag, manakala garisan lurus itu juga melambangkan maksud kekuatan, ketegasan, keterbukaan, efisien, dan garisan melengkung pula ataupun garisan bulat melambangkan maksud ketenangan, kelembutan, flexibility dan rhythm. Jadi garisan melengkung ini terdiri daripada bulatan penuh ataupun bulatan separa. Kita boleh lihat pada corak pakaian ini garisan menegak, yang memberi kesan panjang, tinggi atau langsing, manakala garisan mendatar memberi kesan lebar atau gempal kerana tumpuan mata bergerak daripada arah kiri ke kanan. Dan garisan menyerong, kita boleh tengok kesan rendah ataupun tinggi. So garisan ini juga memainkan peranan kepada si pemakai supaya dapat kita terlihat bentuk badannya yang bagaimana, dan memberi efek kepada si pemakai tersebut. Seterusnya, elemen warna juga memainkan pelbagai fungsi dan memberi kesan yang berbeza-beza dalam reka bentuk fashion, yang mana kita dapat tahu warna ni mempengaruhi saiz dan bentuk badan serta perasaan seseorang. Jadi penggunaan warna juga bila disesuaikan dengan reka bentuk fashion, dia akan menghasilkan image yang wow lah, yang lebih wow selain daripada elemen bentuk dan juga garisan yang kita dah belajar tadi. Jadi kita boleh gunakan warna primer. Kita telah mempelajari warna-warna ni juga dalam pendidikan seni visual, yang mana dalam RBT juga ada menerangkan tentang elemen warna dalam bab 1 yang telah anda pelajari, iaitu warna itu terdiri daripada warna primer, warna sekunder dan juga warna tertiary untuk menghasilkan reka bentuk fashion yang menarik. Jadi pemilihan warna ni ada pengaruhnya dari segi psikologi, yang mana putih itu selalunya melambangkan kesucian. Si pemakai yang berasa yakin dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan tenang. Manakala merah jambu dan ungu adalah warna yang melambangkan kasih sayang dan serta tumpuan, keselesaan, dan warna ini membuatkan si pemakai ceria dan kelihatan muda dari usia sebenar. Biru pula, kebanyakan dia suka warna biru sebab dia mampu melancar atau memudahkan komunikasi serta mendorong si pemakai untuk berfikiran secara rasional dan membuat keputusan dengan tepat. Seterusnya, kuning dan jingga ni dah mula kiranya warna yang mempunyai energi sebab dia memantulkan tenaga dan menjana pemikiran yang lebih kreatif dan kritis dan memberikan keceriaan serta membuatkan si pemakai bergerak aktif. Seterusnya, warna hijau melambangkan ketenangan dan keseimbangan. Warna merah, kita dah tahu warna merah ni selalu dikaitkan dengan aura keberanian, mewah, tuah serta mendorong si pemakai agar berani mencuba sesuatu yang baru. That's why dalam perayaan Tahun Baharu Cina, warna merah ni sangat sinonim dengan perayaan tersebut. So hitam, warna ini dikenali sebagai warna berduka. So kita boleh lihat ada agama tertentu yang bila ada kematian dan sebagainya ataupun majlis yang berduka, so dia akan menggunakan warna hitam. So warna ini mempunyai kekuatan untuk menarik semua tenaga bagi menjadikan diri si pemakai lebih kuat dan berkeyakinan. So itu adalah elemen 3 warna yang
dapat kita kaitkan dengan psikologi dan juga efek kepada pemakai juga, si pemakai. Okey. Dan seterusnya elemen 4 iaitu texture yang merujuk pada rupa permukaan satu benda. So dalam bab 1 yang telah kita belajar, texture tu satu yang kita dapat rasa lah, sama ada permukaan tu licin ataupun kasar. Dan begitu juga dengan fabric ataupun bahan, dia mempunyai tekstur yang berbeza-beza antara satu sama lain. So ia bergantung pada jenis gentian benang dan cara pembuatan. So pilihan tekstur fabric yang sesuai dapat menghasilkan reka bentuk fashion yang menarik, selesa dan selamat dipakai. Okey, dan contoh tekstur pada pakaian, kita boleh rasa pakaian itu keras, lembut. Okay, kita boleh nampak pakaian itu sama ada dia berkilau, warnanya legap, ataupun kita boleh nampak dari segi luaran saja, dari tekstur kita boleh tahu fabric itu kasar ataupun halus. So semua tekstur ini memberi kesan tampak dan ilusi yang berbeza-beza pada suatu reka bentuk fashion. Sebagai contoh, kita boleh tengok tekstur lembut pada pakaian ini. Okey, bila gunakan tekstur lembut, selalunya penggunaan fabric itu seperti sutera yang dapat memberi penekanan kepada bentuk badan dan menampakkan si pemakai itu ciri-ciri kelembutan lah. Okey, tekstur berkilat, dia memantulkan cahaya dan memberi efek yang elegan. Tekstur kasar, penggunaan fabric yang kasar seperti denim, akan membuat satu reka bentuk kelihatan lebih lasak dan juga nampak ranggi. Dan tekstur gelap menyerap cahaya dan memberi kesan kecil kepada si pemakai. So itu adalah 4 elemen yang dapat kita kaitkan dalam reka bentuk fashion ini, iaitu elemen garisan, elemen garisan tadi, elemen bentuk, elemen garisan, elemen warna, dan yang terakhir tadi yang kita pelajari adalah elemen tekstur. Okey, jadi kemudian anda perlu membuat analisis elemen dalam reka bentuk fashion berdasarkan lakaran. So anda telah pun membuat lakaran ini dalam TP3 yang lalu untuk projek reka bentuk fashion, tapi untuk analisis elemen dalam reka fashion ini perlu untuk TP4 dan juga 5. Okey, untuk anda mengambil kira ataupun menilai sejauh mana lakaran anda itu kena pada analisis elemen dan juga prinsip. Okey. Okey, itu saja yang akan saya terangkan pada PDPR kali ini untuk kumpulan penggiliran. So kita akan bertemu lagi pada kelas akan datang untuk tajuk yang terakhir pula, dalam bab ini. Okey. Okay, saya berharap anda dapat menjawab tugasan ataupun kuis yang berkaitan dengan topik yang saya ajar pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.